Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, topik ni agak 50-50. Jadi anda dengar dulu dan anda buat keputusan. Saya juga boleh bagi keputusan. Tapi memang betul, mula-mula you all kata dua-dua pun bagus. Memanglah, saya bukan kata antara exercise dan puasa tu yang mana yang tak bagus ke ataupun lemah ke. Saya kata yang mana lebih bagus. Boleh tak kita bagi 51 atau 60%, yang satu lagi 40%. Itu tujuan saya pada malam ni. Namun bagi mereka yang tengah buat exercise, yang tengah berpuasa, jangan berhenti pula lepas pada ni kan. Salah satu boleh dipilih, tapi yang mana lebih bagus malam ni untuk meningkatkan ilmu kita. Kenapa kita berpuasa, kenapa kita exercise. Jadi bila kita buat tu, we know why. Kita cuma tak jadi macam ikut je apa orang buat. Betul? Baik, nombor satu. Biar kita bagi pembetulan dahulu. Okey, dah ada semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda sihat walafiat. Okey, mula dulu. Ada satu kesalahan yang orang mula mengatakan yang exercise boleh meningkatkan longevity ataupun bak kata bahagian masalah ni boleh panjang umur. Kita orang Islam, umur panjang pendek tu dah ditetapkan, betul? Namun kalau boleh dipanjangkan ataupun masa diperpanjangkan umur kita tu, kan katakan kita lebih daripada yang kita harapkan panjang, supaya kita tidak sakit atau sengsara. Okey, jawapannya adakah exercise berbanding dengan puasa boleh menjaminkan supaya kita lebih sihat walafiat ataupun lebih panjang umur? Bak kata Mak Saleh boleh panjangkan umur. Jawapannya, siapa tahu? Kajian mereka sendiri mengatakan exercise bukanlah untuk panjangkan umur. Bila you dengar macam tu, bukan saya suruh berhenti, nak membuktikan jangan sampai you salah bulan yang mengatakan exercise boleh memanjangkan umur. Tetapi dia masih lagi perlu untuk kesihatan. Sebab apa? Bila dia bandingkan exercise untuk panjangkan umur, dia orang ambil kajian, saya bagi 3 pada malam ni. Satu, dia ambil bodybuilder. Tahu bodybuilder tak? Yang pergi gym tu, okey. Mereka dapati dalam kajian ini, pada tahun 2016, dia orang ambil lebih kurang 1,500 orang. Dia buat test untuk siapa mati cepat, mati lambat. Dia dapati orang yang pergi gym tidak panjang umur, dan mortality, maksudnya mereka, orang kata apa, kalau saya kata cepat mati tu tak elok pula lah kan. Tapi mortality tu you faham tak? Maksudnya dia senang jadi ke arah tak panjang umur ni sebanyak 34% kalau dibandingkan dengan orang yang tak pergi gym. Macam mana tu? Tapi saya tak kata ni supaya sampaikan you tak rapat dengan gym. Tapi jangan kata kalau you pergi gym hari-hari, you boleh panjang umur. Itu maksud saya. 34% banyak tu bang. Kekurangannya daripada orang yang buat exercise secara lain. Contoh. Alright. Okay. Tetapi ada question mark mengatakan ini disebabkan mereka yang terlibat dengan steroid. Kalau mereka yang tak terlibat dengan steroid secara natural, mereka pergi angkat weight, no problem. Okey, selesai. Jangan bergaduh Nombor 2 ialah mereka buat kajian. Okeylah, ini mungkin sebab orang yang ambil steroid. Betul lah, diorang kalau ambil steroid memang pendek umur. Siapa yang nak besarkan badan tapi telan ubat, telan injection semua, apa tu ambil injection hormon-hormon semua tu, memang pendek umur. Itu confirm. Tapi diorang tukar, diorang buat eksperimen dengan orang atlet yang pergi Olimpik pula. You tahu kan, kalau you nak di Olimpik punya atlet, you tak boleh ambil steroid kan. Mereka dapati pula lain sport, lain dia punya keuntungannya, exercise ni. Bagus tak bagus, you buat pilihan lah. Kalau you high jumper, lompat tinggi, kalau you banding dengan you marathon runner, atau you banding dengan yang you 100 meter je, yang lari pecut tu kan, mereka dapati marathon runner yang sepatutnya, kalau you dengar pun cerita malam ni, you mesti kata, oh marathon runner lah lebih panjang umur ataupun lebih lambat nak mati kan semua. Mereka dapati cuma 4 tahun tambah je. Ni dari sudut berapa tahun pula tambahan. Tapi orang yang buat high jump, yang exercise-nya tidak begitu serius, agresif sangat sampai berkilometer setiap hari, kan marathon runner tu kan sampai tinggal tulang dia lari, betul tak? Gitu dahsyat sekali.
High jumper sampai tambah 7-8 tahun. 100 meter pun lebih kurang 5-6 tahun. Okay? Jadi yang paling cepat orang lari marathon. Padahal mereka lari yang paling jauh. Jadi ini exercise punya paradox. Paradox itu maksudnya satu lawan bicara pemikiran kita tak masuk akal. Kita ingatkan dia orang lagi lama exercise, lagi lama dia orang bertungkus lumus, patut Tuhan bagi lebih panjang umur, tapi tidak. Mereka yang paling pendek kalau dibandingkan dengan sport-sport yang lain. Faham? Dalam Olimpik. Baik, last kali ialah main bola sepak. Baru ni siapa yang sokong Malaysia tu happy lah kan kat Bukit Jalil tu. Tapi saya cerita ni tentang mereka-mereka yang berstandardkan macam Messi ataupun siapa Ronaldo, okay? Cristiano Ronaldo, semua tu standard-standard yang paling tinggi. Dia orang buat kajian daripada zaman English footballer tahun 53 ke atas dulu. Dia orang ada satu nama daripada nama Stanley Matthew yang paling lama dalam dunia yang main bola sampai daripada dia jadi champion ni sampai dapat Golden Boot kan. Tahu tak you tahu kan siapa yang main ikut bola sepak ni dia dapat Ballon d'Or. Ballon d'Or tu macam Messi, Ronaldo dah dapat lah kasut tu. Dalam football memang tertinggi. Dia ni sampai umur 50 masih lagi main football. Orang kata apa, memang dewasa pun diterima pakai sebab dia bagus sangat. So dia sambung exercise sampai umur 80, 85 dia meninggal. Didapati orang-orang yang macam ni, yang steady main peringkat tertinggi di dunia, mereka tambahan cuma 5 tahun. Tapi cuma 5 tahun bagi saya banyak lah tu, 5 tahun kan. Masalah nak sampai 10-15 tahun tambahan, mana boleh. Kalau Tuhan boleh bagi 5 tahun ekstra pun dah cantik. Apa maksud ekstra ni? Sebagai asas ataupun purata, katakan Malaysia orang lelaki 74 atau 76, orang perempuan katakan 76 atau 78 peringkat umur yang harus dia goodbye. Tapi kalau lepas pada tu berarti ni yang dikatakan ekstra tu. Faham? Okey, jadi exercise ada sedikit pemanjangan umur, tetapi tidaklah seperti mana yang disangkakan. Berarti lagi kuat you exercise, rupanya tak lagi panjang. Umur satu tidak lagi banyak keuntungan kalau dibandingkan dengan exercise yang biasa-biasa sahaja. Baik, satu lagi yang saya ingin cerita pada anda ialah tentang puasa pula. Okey, sebelum kita cerita tentang puasa, saya nak introduce satu perkataan yang dinamakan autophagy. You dengar dulu, nanti saya ulang balik perkataan autophagy. You mungkin dah pernah dengar. Siapa tahu apa dia autophagy? Cepat. Autophagy adalah satu maksud. Auto maksudnya sendiri. Phagy maksudnya makan. Maksudnya makan balik sendiri. Jadi body kita ni Tuhan jadikan, kan selalu saya cerita macam ada lori di BKL atau lori yang angkut sampah tu, dia datang, dia mesti bekerja setiap hari. Kalau dia mogok seminggu je, saya rasa satu kampung tu berbau busuk kan, tahu tak? Sampah tak diangkat. Jadi body kita pun ada sel-sel yang makan balik sel-sel lama, protein-protein terutama sekali yang tertinggal lama, yang boleh menjadikan body kita tu selalunya rosak ataupun berkarat. Kan saya selalu cerita ada free radical. Jadi ada body kita, sel kita, selain daripada white blood cell, red blood cell dan sebagainya, ada satu lori sampah yang datang ambil dan bagus sekali dia kutip semua sampah-sampah ni, protein-protein lama yang melekat-lekat semua tu dia cuci, longkang-longkang semua, dia pergi proses dan recycle. Jadi exercise memungkinkan autophagy itu bergerak dengan lebih cantik. Berarti bagus. Siapa-siapa yang boleh meningkatkan autophagy, dia boleh memperbaiki sel-sel dalam badan kita dengan orang kata apa, lebih rapi. Tetapi bila kita ambil fasting pula, apa dia? Berpuasa pula. Ini tiba masanya saya cerita tentang puasa. Bila jadi puasa, rupanya puasa ni dia punya kelembutan dia, cara dia prosesnya. Kalau dibandingkan dengan exercise
Exercise dia lebih kepada local. Local maksudnya kalau kita lebih berlari, kaki kita jadi lebih bagus, lebih kuat, lebih untung. Kalau kita angkat weight, badan atas lebih kepada dada, resistance training tu lebih kepada pernafasan, bagus. Kalau kita aerobik, tahu aerobik tak? Yang buat banyak berjalan jauh, ataupun cycling, swimming, yang banyak pakai oksigen, dia lebih kepada jantung. Okay, so secara ringkasnya fasting ni, selain daripada keuntungan dari segi diet, dari segi apa orang panggil dapat pahala dan sebagainya, tu puasa yang you berniat. Tapi kalau you puasa untuk kesihatan, kan kalau masalah dia puasa intermittent fasting semua untuk kesihatan, dia orang tak perlu dengan Tuhan semua, betul tak? Tetapi untungnya semua orang faham bila berpuasa dia lebih global. Ini dia manfaat antaranya puasa, dia pun meningkatkan autophagy. Exercise pun meningkatkan autophagy, tapi exercise lebih localized kepada organ-organ yang dia exercise. Tetapi puasa dia daripada atas sampai ke bawah. Maksudnya global. Seluruh badan kita, entire body, seluruh badan kita dengan mudah dan dengan tak payah begitu bertungkus lumus, dengan keadaan yang penuh orang kata bertenteram, organ-organ kita mendapat manfaat daripada otak sampai kaki. Itu dia punya bezanya antara exercise dengan apa saya kata berpuasa. Ingat tu. Jadi puasa menyebabkan sel-sel kita itu dalam suasana autophagy. Jadi balik-baliknya, cita-citanya sama ada you exercise, sama ada you berpuasa, dia mestilah ke arah menujunya kepada autophagy. Kalau dia boleh memberi rangsangan untuk menjadikan body kita dalam keadaan autophagy, ingat tadi, autophagy mencuci, mengutip barang-barang yang karat dan sebagainya dalam badan kita, recycle, bagi balik kepada sel kita, sel-sel yang cantik, yang mampat, yang rapi, maka walaupun nutrien tu dah berkurangan, bila kita puasa kan zat-zat tu mula menurun. Tetapi dia meningkatkan balik autophagy. Dalam erti kata, autophagy tu menahan sel daripada jangan bagi rosak lah. So lagi banyak sel yang tak rosak, berarti dia lagi bagus. Okay? Dan dia meningkatkan repair. Dan dia mengurangkan temperature. Kita punya suhu badan pun turun, sel pun kurang rosak, metabolisme kita meningkat pula tu. Jadi ada kebaiknya berpuasa dapat manfaat. Namun kelemahan berpuasa pula ialah dia tidak menggerakkan sangat. Kalau you tidak langsung menggerakkan sendi, otot besar dan banyak pakai oksigen, maka ada kelemahan kat situ. Jadi berpuasa ada kelemahan disebabkan tidak ada pergerakan. Exercise pula banyak pergerakan, selera pun naik pula tu. Dan dia, saya kata apa tadi, yang kalau terlalu fokus kepada kaki saja. Kalau main ke bahagian tangan saja. So, kalau satu lagi, apa saja you buat, sama ada berpuasa ataupun exercise, kalau you menyebabkan body kita ni tak cukup oksigen, bukanlah sengaja, tetapi dalam keadaan you tak sedar, oksigen tu berkurangan. Contoh, katakan berpuasa masih lagi dalam keadaan rehat. Itu ada sedikit kelemahan kat situ. Tapi bila you exercise, you menyebabkan hypoxia. Hypoxia tu maksudnya apa? Siapa tahu? Hypoxia tu maksudnya tak cukup oksigen dalam badan kita. Apa saja perkara yang you buat yang menyebabkan oksigen tu berkurangan, sederhana, bukan sampai peringkat you jadi sampai tercungap-cungap, itu baik untuk jadikan autophagy. Saya ulang lagi sekali. Lebih baik saya bagi contoh. Katakan, you ingat tak semalam kita buat exercise, kan saya sengaja tarik nafas, lepas panjang kan? You ingat tak kenapa kita tarik nafas panjang, kita lepas? Kita nak ambil banyak oksigen. Tapi kalau you exercise lebih pada sikit pada tu, sikit lagi, dan you bernafas dah mula terasa lebih tak boleh kontrol, faham tak? Dah mula cepat pernafasan dan degupan jantung, masa tu autophagy you meningkat. Itu maksud saya. Kalau you nak buat exercise sampai peringkat yang saya mengajar semalam tu,
Kenapa? Walaupun you cuma gerak enjut lutut saja, you dapat manfaatnya disebabkan oleh hypoxia. You mengurangkan oksigen. Apabila you lama, sikit daripada 7 minit semalam tu, you masuk peringkat autophagy. Satu. Nombor dua, bila you menggerakkan badan, you kadang-kadang merosakkan sedikit. Bukan merosak. Dia panggil muscle tear. Memang ada micro. Kan orang angkat weight tu, you pernah sampai besok pagi you rasa macam bentan tak? Ada tak? Rasa macam otot-otot you keras ataupun rasa macam sikit-sikit kalau tekan-tekan tu sakit-sakit sikit. Itu dia panggil muscle dah mula macam micro tearing. Halus dia punya urat-urat otot kita tu mula bukan putus tapi dia macam tertarik-tarik. Kalau sampai peringkat macam tu, itu bagus. Itu menyebabkan you jadi autophagy. Semuanya kita kena pergi sampai peringkat autophagy. Tetapi selalunya orang yang gila exercise, kalau dia dah mula kena angin nak exercise, dia mula gila ataupun terlalu exercise, itu akan bukan mengeluarkan autophagy, tapi dia akan mengeluarkan satu perkataan namanya apoptosis. Apoptosis kita tak nak dalam body kita. Apoptosis itu maksudnya apa? Sel mati dengan surrender. Dia mati. Sel kita kan ada hayat umurnya. Contohnya kalau kulit kita setiap 3-4 hari dia bersalin. Faham tak? Nampak tak putih-putih tu? Sel dalam perut kita, lining-lining semua tu setiap 1-2 hari dia bersalin. Maksudnya pengganti. Kalau dia tak salin, bahaya tu. Jadi itu dipanggil apoptosis yang memang diminta. Tapi kalau you over exercise, kalau belum sampai waktu otot tu diganti, dia dah mula ganti dulu, terlalu banyak kali, berhari-hari exercise tak mau kenal dunia lagi dah, maka body you akan cepat tua dan cepat mati awal. Maksudnya dari segi sel tu mati awal. So, setelah you dengar semua ni, berarti dia macam 50-50% dah. Mana satu you nak pilih, betul tak? Exercise pun ada impactnya, tetapi saya dah bagi kesalahan pemikiran orang tentang exercise yang kalau terlalu over, ya, yang pergi buat exercise sampai berlebihan tu semua tak panjang umur. Tapi orang berpuasa pula untungnya satu badan, cuma otot-ototnya kalau langsung tak gerak, dah lah duduk je kat rumah, badan sejuk kan bila puasa semua tu kan, itu pun tak bagus untuk nak dapat autophagy. Jadi jawapannya pada malam ini ialah untuk mendapat manfaat yang terbaik ialah kombinasi dua-dua sekali. Itu dia. Saya ulang lagi sekali, kombinasi. Kita tak boleh kata puasa saja yang terbaik, lebih baik daripada exercise. Kita memang tak boleh langsung kata exercise lebih baik daripada puasa. Maksudnya beginilah, kalau saya diminta cuma bagi satu jawapan malam ni, puasalah lebih. Sebab puasa, dia punya mudaratnya tak sebanyak exercise. Itu maksud saya. Kalau diminta satu pilihan, tapi malam ni saya kena bagi supaya kita dapat satu keuntungan yang menyeluruh. In other words, 1, exercise. 2 ialah fasting, berpuasa. Orang mesti fikir 1 campur 1 jadi 2 tak? Ini bezanya. Malam ni kalau you campur exercise dan you campur puasa, dia tidak jadi cuma 2. 1 campur 1 jadi 2 tak. Dia exercise campur dengan berpuasa, jadilah autophagy yang sebenarnya. Jadi malam ni sebenarnya tujuan saya ialah supaya you dan saya mendapat autophagy. Sebab kajian di Japan, ada seorang profesor tu mendapat Nobel Prize. Nobel Prize ni anugerah sains yang tertinggi di dunia lah. Setiap tahun kan 2-3 orang dapat kan. Saya tak ingat tahun bila, tapi Japanese ni dia menang anugerah tu sebab dia buat study tentang autophagy. Dan dia tengok dalam lab dia tu yang mana berpuasa lebih ataupun rajin berpuasa dibandingkan dengan yang buat kerja-kerja lain, lebih mendapat manfaat. So malam ni saya kombinasi sebab kajian tentang exercise pun banyak, kajian tentang puasa pun banyak. Cuma bila dicampur dua-dua sekali, lambat laun ataupun telah pun dibuat kajian,
lebih dahsyat dia punya impact. Bukan 1+1 jadi 2, bahkan 1+1 mungkin jadi 11 atau 12 keuntungannya. Faham? Itu dia malam ni. Saya kira kalau bagi mereka yang seminggu tak ada masa, fokus kepada puasa dulu. Lepas tu jangan lupa kepada exercise yang ringan-ringan, sehingga akan ada masalah tak cukup orang panggil apa, oksigen tu secara yang berpatutan, ya. Jangan terlalu sampai sengsara hidup you. Exercise tak harusnya, selalu saya kata, mestilah dalam keadaan yang aku dalam keadaan sihat walafiat dengan cara yang mudah dan tak payah bertungkus lumus. I'm in perfect health, easily and effortlessly. Saya ulang, I am in perfect health. Kena ulang mantra ni kalau nak jadikan malam ni punya topik jadi tune. I am in perfect health, alhamdulillah. Okay, I'm in perfect health, easily and effortlessly. Berpuasa secara natural, kita dah pandai. Exercise secara natural yang tidak sengsara ataupun memudaratkan badan. Siap? Dan saya mengharapkan you jangan lupa pada Moringa Plus. Kita dah ada super duper food. Kalau pun you nak berpuasa, pastikan vitamin, minerals. Wah, Masya Allah. Moringa Plus tu you belajar elok-elok. Saya dah buat lecture. Please learn. It is one of, betul-betul saya kata kat you, super duper food. Ni dia. Pergi mana-mana pun ni makanan resmi antara yang saya ambil dengan Sacha Inchi Oil, dengan Santera tu. 3 tu dah cukup pergi mana-mana pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let go, feel good all the time. Dunia bahagia, akhirat syurga. Bye. Jumpa lagi. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okay, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?